Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Pertama, Yang Ketua Dewan Rakyat, Yang Ketua Speaker Dewan, Yang berhormat pihak kerajaan, Yang berhormat Ketua Pembangkang, dan juga Yang berhormat Pembangkang, serta seluruh ahli-ahli Dewan yang dihormati sekalian. Pertama, saya selaku Perdana Menteri mewakili pihak kerajaan dengan tegasnya ingin mengusulkan agar cukai tinggi melindungi industri pembuatan kereta nasional perlu disokong oleh Dewan Yang Mulia ini. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan cukai tinggi di sini ialah dari pihak kerajaan yang kami khaskan maksud ataupun definisi kepada cukai tinggi ialah khusus kepada kereta import daripada luar negara. Khususnya yang pertama yang berkaitan dengan duty excise, dan yang kedua yang berkaitan dengan duty import. Itu yang pertama, definisi. Pertama, Dewan Rakyat yang berhormat sekalian. Pertama, sebelum saya meneruskan dengan usul yang ingin dibawa ini, pertama kita perlu menoleh seketika ke belakang merenungi sejarah negara kita. Yang pertama, isu kereta nasional, isu untuk melindungi dan memajukan kereta nasional bukan isu baru. Bahkan isu yang telah lama telah kita perjuangkan dalam membina negara kita ini. Kita melihat bagaimana seawal tahun akhir 1960-an, isu kita ada National Car Policy, yang mana antaranya pada akhir 1960-an, antara polisi utama ketika itu ialah untuk memastikan peluang pekerjaan yang cukup kepada warga tempatan yang pertama, dan yang kedua ialah dasar pergantian import. Begitu juga telah dimulakan seawal 1960-an dahulu ialah beberapa polisi penting. Yang pertama, mewajibkan peratusan komponen tempatan. Yang kedua cukai import. Yang ketiga, sistem tarif atau input untuk CBU ataupun complete bill-up. Okay. Itu yang pertama, kita kena faham bahawa isu ini bermula jauh sejarahnya sejak 1960-an, sejak kereta projek kereta nasional. Seterusnya dikuatkan lagi pada tahun 1980-an, yang mana telah dimulakan projek kereta nasional, yang mana pada tahun 1984 telah ditubuhkan perusahaan automobil nasional Proton pada tahun 1984. Sehingga sekarang kita telah membina dan menjaga untuk memastikan kemapanan ekonomi kita. Itu kita perlu faham. Jadi apa yang ingin dibawa kali ini bukanlah perkara baru dalam negara kita, bahkan kita perlu lihat ke depan dan kita perlu perkemaskan lagi industri kereta nasional. Yang pertama, melibatkan cukai tinggi ini, ada 3 perkara penting, 3 perkara mustahak yang ingin ditekankan. Yang pertama, cukai tinggi bagi kereta import merupakan sumber pendapatan penting yang sangat-sangat mustahak bagi negara. Itu yang pertama. Yang kedua, cukai tinggi bagi duty excise dan juga duty import bagi kereta import sangat penting kerana ini akan memastikan industri kereta nasional akan terus maju dan kukuh. Dan yang ketiga, yang penting ialah dia akan merancangkan ekonomi dalam negara dengan mewujudkan peluang pekerjaan. Sebagai contoh, memastikan industri kereta nasional terus maju dan kukuh, kita lihat bagaimana dengan meningkatkan, dengan memperkenalkan duty excise, kita telah berjaya menjadikan pasaran yang utama di negara kita dikuasai oleh kereta Proton dan kereta Pro 2 sebanyak 60%. Ini hasil polisi dalam kita perkenalkan duty excise berdasarkan kepada peraturan duty excise 2017, dan juga yang itu merupakan subsidi legislation di bawah Akta Excise 1976. Okay. Kembali kepada sumber pendapatan negara, saya merujuk kepada Fiscal Outlook and Federal Government Revenue Estimates Report 2020. Ini merupakan ujuran ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kewangan. Yang pertama, kita perlu menyedari konflik ekonomi ataupun krisis ekonomi yang perlu kita sama-sama sebagai ahli Dewan Rakyat untuk memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan krisis ekonomi. Yang pertama, seperti mana yang telah dinyatakan dalam Fiscal Outlook ini, revenue ataupun jumlah pendapatan kerajaan
dijangka akan berkurang sehingga 7.1% pada tahun 2020 sehingga hanya berjumlah 244.5 bilion ringgit Malaysia. Ini merupakan satu penurunan yang sangat tinggi, yang signifikan sebanyak 7.1%. Jadi sangat penting untuk kita meneruskan mengekalkan cukai yang tinggi kepada kereta cukai tinggi, kerana cukai tinggi kepada kereta import itu merupakan satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Maaf, saya habiskan sikit lagi masa. Okey. Kalau kita melihat pada forecast tersebut, nyatakan bahawa 6.5% ataupun 47.3 bilion secara utamanya ialah hasil daripada SST, cukai jualan dan juga servis. Yang mana cukai jualan SST ini dijangka akan mencatatkan jumlah pendapatan negara sebanyak 28.3 bilion ataupun bersamaan 1.8% total GDP ataupun kadar negara kasar kita. Dan itu juga kalau kita melihat kepada kita melihat bahawa dinyatakan juga di situ bahawa excise duty daripada 11 bilion jumlah excise duty yang kita dapati dalam revenue kerajaan kita, 6 bilion sahaja adalah daripada excise duty atau duty excise bagi kereta import. Sebagai itu juga disebutkan bahawa diunjurkan juga bahawa sales tax collection sehingga 15.5 bilion kerana permintaan yang lebih tinggi dalam industri automotif negara, termasuklah kepada kereta import. Jadi begitulah penting jumlah yang sangat signifikan. Kalau kita tidak meneruskan cukai tinggi bagi ini, kita akan berkurang, sumber kewangan akan berkurang sangat signifikan, dan itu sangat tidak baik untuk kewangan negara. Begitu juga kita melihat kepada dasar automotif nasional yang mana diunjurkan menjelang 2030 berdasarkan data automotif nasional yang akan menyumbang sehingga 104.2 bilion ringgit Malaysia. Dan saya menutup dengan kata-kata syangkaran salah seorang ahli ekonomi daripada Malaysia Institute for Economic Research, industri automotif tempatan perlu dilindungi sekarang kerana 6 bilion setahun ataupun 60% kereta tempatan berjaya kerana kita memperkenalkan cukai yang tinggi bagi kereta import. Itu untuk sebagai permulaan. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri di atas ketentangan usul berkenaan. Hujah yang agak panjang, namun saya nak tanya jugalah dekat Yang Berhormat Perdana Menteri. Bercakap berkenaan dengan usul ni, pakai kereta tu kereta import ke kereta tempatan? Saya sokong, saya pakai Navy. Alhamdulillah. Baik. Okey, seterusnya. Tak ada, saya saja. Okey. Saya jemput Yang Berhormat Ketua Pembangkang 7 minit. Dipersilakan. Lawan kita kawan. Baru nak claim Oh, gawai khas. PN ke PH? RR. Ya, PH. Yes. Benda rahsia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan perwakilan pembangkang pihak kerajaan dan hadirin-hadirat yang sudi datanglah walaupun Dewan Parlimen sejuk. Sekurang-kurangnya kita tidak lari dari bersidang. Baiklah, Tuan Yang di-Pertua Dewan, usul yang dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Ustaz Helmi adalah cukai tinggi melindungi industri pembuatan kereta nasional. Di perwakilan pembangkang, kami ada satu fahaman yang cuba dibawa kepada anda semua supaya undi selepas itu akan berubah sekejap lagi, iaitu cukai tinggi tidak melindungi industri pembuatan kereta nasional. Dalam pembentangan ucaptama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ada beberapa kelompongan ataupun kekurangan yang perlu diperjelaskan dengan lebih baik supaya kita semua faham. Masalah yang pertama, Yang Berhormat jelaskan kepada kita tentang cukai ada dua, iaitu duty excise dan juga duty import.
dan bagaimana duty dan cukai ini akhirnya akan menyumbang kembali kepada industri automobil nasional. Soalan saya yang pertama perlu dijawab oleh yang kedua, bagaimana sumbangan itu berlaku? Selepas cukai itu dikutip, apakah input yang diberikan kepada industri kereta nasional? Tidak pernah dijelaskan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Terus kepada masalah yang kedua, beliau bercerita tentang masalah. Cerita tentang masalah 1960-an, 1984, Proton wujud. Yang Umar, kita dah tahun 2020, ceritalah masalah yang berlaku. Kita dah tahu masalah sekarang, yang akhirnya anda boleh percaya, cukai yang tinggi boleh selesaikan masalah itu. Contoh situasi yang wujud sekarang adalah apabila negara ataupun dunia dilanda krisis COVID, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan akhirnya industri automobil nasional ini mengalami kemeruduman jualan. Dan itulah titik tolak kepada wujudnya perkataan melindungi industri pembuatan kereta nasional. Sebab sekarang ini kita nak orang terus beli kereta. Dan apabila orang terus beli kereta, barulah industri ini boleh survive. Dan yang berhormat perlu tunjukkan macam mana kalau kita kenakan cukai yang tinggi kepada duty import, orang tetap beli kereta nasional dan tidak lagi mengutamakan kereta import ini. Itu yang perlu dijelaskan oleh mereka. Dan masalah yang ketiga, yang berhormat tiba-tiba bercerita tentang krisis ekonomi seperti revenue yang berkurang dan sebagainya. Soalan saya yang berhormat, kalaulah jumlah pendapatan ataupun kutipan negara kita berkurang, kenapa yang berhormat ingin tingkatkan ataupun kenakan cukai yang tinggi kepada duty import bagi menyelesaikan masalah revenue yang berkurang ini? Sedangkan yang berhormat tak pernah tunjukkan statistik pun kepada kita berapa kutipan duty import, berapa kutipan cukai excise dan sebagainya. Tiba-tiba cadang cukai yang tinggi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan yang kedua dan ketiga akan terus membidas. Saya akan teruskan dengan hujah pertama. Di perwakilan pembangkang, kami percaya cukai yang tinggi tidak melindungi industri pembuatan kereta nasional kerana dua sebab. Sebab yang pertama, saya akan tunjukkan kepada anda, sebenarnya sekarang ini industri pembuatan kereta nasional tidak pun mengalami masalah sehingga kita perlu tingkatkan cukai kepada duty import. Sebab saya akan tunjukkan kepada anda, dalam keadaan negara kita mengalami COVID, PKP dan sebagainya, permintaan terhadap industri pembuatan kereta nasional ini masih lagi tinggi dan tetap ada, menyebabkan kita tidak perlu pun naikkan cukai. Dan Timbalan Ketua Pembangkang pula akan berhujah tentang harga, bukan faktor utama pembelian masyarakat. Sebaliknya ada faktor lain yang akan dijelaskan oleh beliau. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau klise debat lepas ni kita terima izin laluan. Silakan. Tak ada. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya sekejap lagi. Baik sikitlah kan, tak ada yang kejam sangat. Baiklah, Tuan Yang di-Pertua Dewan, hujah pertama adalah tentang cukai yang rendah juga boleh melindungi industri pembuatan kereta nasional. Saya pun nak cerita baliklah sejarah. Kalau kita tengok dalam situasi politik negara, pernah saja ada YB yang mencadangkan supaya harga kereta ini diturunkan. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan orang terus beli kereta nasional negara kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan akhirnya, kalau kita terus kepada situasi sekarang, dalam keadaan negara kita mengamalkan PKP, orang tak boleh bekerja, dalam keadaan kita berjuang untuk membasmi COVID dan sebagainya, akhirnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti yang kita tahu, syarikat Proton dan juga Pro2 ini mengalami kemeruduman jualan. Apabila pada tahun ini, pada bulan Mac hanya 8,601 buah kereta sahaja yang terjual, manakala bulan April hanya 141 buah kereta sahaja berjaya dijual, menyebabkan CEO kepada Pro2 dan Proton ini risau macam mana kita nak survive dalam industri pembuatan kereta nasional. Dan akhirnya pada bulan Mei, kerajaan telah mencadangkan pelan jana semula ekonomi negara, penjana, untuk kita kecualikan cukai jualan sepenuhnya bagi kereta penumpang sebanyak 100% untuk kereta pemasangan tempatan dan 50% kepada kereta import. Dan kalau saya boleh tunjukkan sedikitlah fakta kepada anda semua, menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif, sekejap, Datuk Zainal Abidin Ahmad, pada tahun ini, akhirnya selepas penurunan cukai tersebut, Pro2 berjaya menjual sebanyak 21,250 buah kereta pada bulan Jun kerana penurunan cukai itu telah menurunkan harga dan sokongan terhadap kereta ini masih lagi berjalan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum kesimpulan, Datuk sila cepat. Terima kasih Yang Berhormat. Pertama,
fokus kepada apa telah kita nyatakan, dan saya kira kami telah nyatakan bahawa cukai tinggi ini kita masukkan kepada cukai duty import, duty excise. Adakah yang berhormat faham maksud cukai ini? Faham tak? Ya, ini hanya fokus pada kereta import. Kenapa yang berhormat nak beri fakta tentang bantuan kepada kereta nasional? Kita sokong bahawa kereta nasional perlu dikurangkan harga dan juga tidak ada cukai sebagainya. Tapi yang kami maksudkan di sini cukai ini kami telah definisikan bahawa duty excise dan duty import. Terima kasih yang membuat orang salah memang sangat emosi. Baiklah. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengar, kita anda ingin kenakan cukai yang tinggi untuk melindungi industri pembuatan kereta nasional. Saya tunjukkan kepada anda, dalam keadaan sekarang kita tidak pun kenakan cukai yang tinggi, tetapi masih lagi orang beli kereta nasional. Sebab tu cadangan kami, kita turunkan cukai pun, kita boleh melindungi industri pembuatan kereta nasional. Itulah kolerasi yang anda semua perlu faham. Rangkuman dalam ujian pertama, saya tidak bersetuju dengan cukai tinggi yang dicadangkan oleh Perdana Menteri kerana hujan telah selesaikan masa habis. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Yang berhormat daripada Port Dickson. Oh tak? Expanded. Tak nak komen panjang, tapi saya suka hujah tu berdasarkan pencerapan. Tak apa, kita teruskan kepada Yang Berhormat Menteri yang seterusnya. Daripada Wakil Kerajaan, nak guna Menteri apa ni? Pengangkutan kan? Menteri Pengangkutan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tengah hari kepada Yang di-Pertua dan perwakilan daripada kerajaan dan pembangkang. Jadi saya fokuskan sekali lagi usul kita bahawa cukai tinggi, saya menyokong cukai tinggi melindungi industri pembuatan kereta nasional, di mana di pihak pembangkang mengatakan sumbangan, saya mencelah tadi yang pertama, betul sumbangan itu terus berlaku. Ya, memang betul sumbangan itu di mana kerajaan mengutip sebanyak sekitar dalam 10 bilion, dan pembangkang bertanyakan 10 bilion itu ke arah mana? Adakah ke arah terus kepada industri pembuatan negara? Ya, memang tidaklah direct ataupun secara langsung membantu kepada industri pembuatan negara, tetapi ia akan menggalakkan dari segi faktor-faktor yang lain. Bila mana kita mengenakan cukai yang tinggi, bermakna kita hendak menghadkan penjualan kereta import itu sendiri dan seterusnya merancangkan industri otomotif kereta nasional. Saya masuk kepada isi yang kedua, di mana cukai tinggi melindungi industri pembuatan kereta nasional dengan isi iaitu mengukuhkan syarikat tempatan. Okey, cukai yang tinggi ini cukai yang tinggi cukai yang tinggi sebanyak 10 bilion setiap tahun melampaui pengeluaran tembakau dan alkohol. Ya, jadi mana lebih daripada jumlah yang dikutip daripada tembakau dan alkohol, dan syarikat bagaimana cukai yang tinggi ini melindungi industri ataupun syarikat tempatan adalah dengan memberikan peluang pekerjaan. Maksudnya bila kereta import berada pada harga yang tinggi, jadi maka masyarakat ataupun rakyat Malaysia sendiri beralih kepada kereta tempatan, dan atas faktor yang terkini adalah faktor ekonomi semasa, maka jumlah pembeli telah berubah arah kepada kereta tempatan. Dan kalau kita tengok pada tahun 2009 daripada data daripada MAA, iaitu Pertumbuhan Automotif Malaysia, dan walaupun
mengalami penurunan dari segi semua kereta, tetapi kereta import seperti Honda dan lain-lain mengalami penurunan setinggi 24% berbanding Pro 2 dan Proton hanya 7% dan 11%. Yang berhormat 10 saat masa kecederaan. Okey, dengan ini saya menegaskan bahawa cukai yang tinggi perlu untuk mengukuhkan syarikat tempatan. Terima kasih kepada yang berhormat daripada Menteri Pertanian. Menarik juga hujah yang diketengahkan. Tunggu meja kan? Okey, jadi saya ingin teruskan kepada yang berhormat bukan timbalan ketua pembangkang, timbalan pembangkang yang kedua lah. Yang tepi, pembangkang tepi. Pembangkang tepi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebabkan masa tidak panjang, oleh itu mari kita terus kepada perdebatan hari ini. Okey. Pertama sekali, Perdana Menteri mengatakan bahawa sebenarnya tidak define, dengan izin yang berhormat, tidak mendefinisikan apakah itu melindungi, adakah melindungi industri automotif secara spesifik ataupun melindungi ekonomi negara secara makro, dan seterusnya melalui stipensi yang tidak berpenghujung melindungi industri automotif. Itu pertama, yang tidak definisi yang tidak sempurna oleh pihak kerajaan. Seterusnya, bagi Timbalan Perdana Menteri, Pengitar Pengangkutan kononnya mengatakan kami membuatkan burden of proof kepada pihak kerajaan. Sejauh manakah iltizam dan kesanggupan pihak kerajaan untuk melindungi industri automotif negara, sekiranya mereka sendiri mengakui melalui Timbalan Perdana Menteri yang mengatakan bahawa inisiatif dari kerajaan sebenarnya tidak secara langsung membantu industri automotif negara. Sebaliknya, mereka melalui jalan yang tepi dan juga di belakang menaikkan ekonomi secara holistik dan maybe insya-Allah membantu industri automotif negara. Itu tidak tepat bahawa hari ini yang kita mahukan, yang kami mahukan dari pihak kerajaan adalah memastikan rakyat beli kereta pada hari ini. Ini yang kita mahukan, bukannya menaikkan ekonomi negara, hujah-hujah yang falasi-falasi yang banyak daripada pihak kerajaan. Dan saya memasukkan hujah kami yang pertama bahawa harga sebenarnya bukan faktor utama pembelian kereta tempatan oleh rakyat Malaysia. Jadi kedua, jika ada iPhone pada hari ini, iPhone 11 Pro Max dan juga iPhone phone Malaysia, phone M yang pernah wujud seketika dulu, walaupun murah tapi tak ada orang beli. Kenapa? Sebab kualiti, sebab rupa, sebab disebabkan tidak ada kesanggupan pembeli, walaupun mereka mampu tapi tidak beli. Kenapa? Sebab faktor-faktor lain seperti kualiti. Ini yang kita mahukan apabila kita hendak menjual kereta tempatan kepada sesiapa sekali. Ya, Arif, mohon izin menjelaskan. Ya, cepat. Pertama yang berhormat, tidak ada seorang menteri, yang ini Menteri Pengangkutan, bukan Kepala Menteri. Okay, so get your fact right first. So apa yang nak, bila yang berhormat kata, saya minta penjelasan. Yang berhormat kata, kita nak rakyat mampu beli kereta sekarang. Apa kaitan dengan kereta import? Kita ada kereta nasional untuk kita beli sekarang. Itulah masalahnya sekarang, bahawa mereka mengatakan bahawa somehow menaikkan duty excise dan juga duty import, kereta import akan membuatkan rakyat membeli kereta tempatan secara langsung, padahal sebenarnya tak ada korelasi yang tepat pada hujah ini. Mereka cuma mengatakan bahawa akan beli, tapi bagaimana? Adakah sebab tu poin kedua kami adalah rakyat beli sebab kualiti, bukan sebab harga in the first place. Mohon terus membangkang. Terima kasih berkobar-kobar dia punya hujahan. Okey, jadi kita teruskan kepada Menteri apa? Oh, tak kena Menteri. Menteri Sumber Manusia lah. Okey, jadi dipersilakan. Diharapkan dapat menjawab persoalan belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat di barisan delegasi kerajaan dan juga barisan pembangkang di sana.
Okey, jadi saya terus saja, masa yang diberikan tidak lama, selama 3 minit. Usul yang bawa pada hari ini adalah bertajuk cukai tinggi melindungi industri pembuatan kereta nasional. Saya terus saja. Seperti yang dijelaskan oleh sahabat saya Perdana Menteri tadi, ada mengatakan berkenaan dengan cukai tinggi. Perdana Menteri menjelaskan berkenaan dengan cukai-cukai yang dikenakan oleh Malaysia kepada industri-industri tertentu untuk memberikan keuntungan kepada negara, dan juga daripada keuntungan tersebut memberikan kembali kepada rakyat dari segi beberapa aspek yang disebutkan tadi sebagai sumber pendapatan utama negara. Yang kedua, membantu mengukuhkan syarikat kereta tempatan, dan yang ketiga, memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan. Tetapi Ketua Pembangkang tadi mengatakan bahawa dan juga meminta kepada pihak kerajaan untuk menjelaskan berapa, apa. Kalau kita nak figure, kalau nak figure, seharusnya pihak pembangkang menyatakan apakah yang kelompongan yang nak diberikan. Okey, seterusnya dari segi fakta yang dinyatakan oleh Ketua Pembangkang tadi, saya lihat ada beberapa kesilapan. Yang pertama sekali berkenaan dengan penjualan kereta. Seperti yang diketahui umum, pada bulan Mei 2020 yang lepas, kereta Proton Saga menjadi kereta terlaris dari segi jualan pada musim COVID ni sebelum diumumkan skim perjalanan tersebut. Jadi saya minta Ketua Pembangkang untuk melihat kembali fakta yang saya tak terima. Masa saya ada lagi seminit je. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya cukai tinggi, kami berbalik kepada ketidakfahaman yang dinyatakan oleh pihak pembangkang. Kami tidak berhasrat untuk meningkatkan, kami cuma mempertahankan usul bahawa cukai tinggi ini membantu melindungi. Sebab apa membantu melindungi? Seperti yang diumumkan oleh mantan Perdana Menteri kita yang ke-7, sekarang kita dah ke-8 kan, yang ke-7, kita dalam proses untuk menghasilkan kereta nasional yang ketiga. Jadi apa kiranya duit ataupun keuntungan daripada cukai yang tinggi ini kita gunakan untuk meningkatkan kapasiti kejuruteraan negara dan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara pengeluar. Kalau sekarang kita ada kereta nasional tempatan, kita ada Proton dan Pro 2, tetapi kita masih bergantung kepada tenaga asing. Jadi dengan duty dan cukai yang tinggi ini boleh kita gunakan untuk kita tingkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat dan memberi peluang kepada anak-anak muda di luar sana untuk bekerja dalam bidang industri otomotif. Seterusnya, dengan cukai tinggi itu juga akan melindungi pembuatan industri kereta nasional. Sebab kalau kita turunkan harga cukai tersebut, nanti orang akan lebih beralih. Kalau kita tengok sekarang ni, Okey, masa telah tamat. bagi saya masa tambahan Masa tambah 5 saat. 5 saat. Jadi saya minta sidang perwakilan, jangan diubah undi di sini. Tambahlah sokong di sini, janganlah sokong ni. Terima kasih. Terima kasih kepada Menteri Sumber Manusia. Saya teruskan dengan hujahan daripada pembangkang yang ketiga. Salam sejahtera yang dihormati Tuan Speaker, wakilan daripada kerajaan dan wakil-wakil dari pembangkang. Berdirinya saya di sini di pihak pembangkang ingin menyatakan dan menegaskan bahawasanya usul cukai tinggi tidak dapat melindungi industri otomotif pembuatan. Okey, izinkan saya untuk menyampaikan hujahan balasan. Okey, sebelum tu saya bagi pantun sikit kan. Cakap senohong lama ikan duri, cakap bohong lama-lama jadi menteri. Di sini saya ingin balas bagaimana peluang pekerjaan dapat direlatekan ataupun dihubung kaitkan dengan meninggikan cukai kan, dan meningkatkan peluang pekerjaan. Duduk dulu yang berhormat. Bagi saya Peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat yang ni. Yang betul. sedangkan Dan betul mesyuarat. Bacakan. sebenarnya Sangkaan buruk kepada duduk dulu yang berhormat. Okey, bagi
kami di pihak pembangkang, kami melihat kita tidak perlu untuk meningkatkan cukai yang tinggi, namun dengan mengukuhkan syarikat-syarikat tempatan ni, bagaimana? Dengan cara kita meningkatkan dana untuk research and development R&D. Saya bagikan statistik di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, Izzaruan. bagi saya laluan sikit, saya nak nyatakan poin saya dulu. Okey, sebagai contoh, kita tengok industri otomotif seperti Honda. Mereka membelanjakan 6 bilion US dollar untuk research and development dengan pulangan 79 bilion. Dengan menjual 4 juta kereta setahun. Cuba kita bandingkan bagaimana produksi di Malaysia. Kita hanya dapat memanufacture atau memproduksikan hanya sebanyak 400,000 unit setahun. Betapa besarnya skala ekonomi di situ. Dan di situ kita dapat lihat sepatutnya di pihak kerajaan tak payahlah zibang kari. Kita patut tambahkan dana di research and development supaya kita dapat memurahkan komponen-komponen yang untuk disediakan untuk otomotif supaya memudahkan rakyat-rakyat membeli kereta tempatan. Duit dana tu dari mana? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kita terus ke penggulungan. Okey, jadi silakanlah. Sama-sama. Komen tu boleh buat penggulungan. Penggulungan 5 minit. Okay, Ketua Dewan, kami ulang semula. Kelemahan-kelemahan dari pihak kerajaan adalah yang pertamanya, definisi perlindungan terhadap industri otomotif negara yang tidak lengkap. Okay, mereka tidak mendefinisikan apakah itu melindungi. Adakah melindungi pekerja? Adakah melindungi pekerja yang second point yang sepatutnya dibawa oleh pihak kerajaan yang tidak dikembangkan pun sebenarnya, yang ataupun apakah maksud industri pembuatan kereta nasional? Adakah kita merujuk kepada kereta yang dipasang di sini sahaja ataupun kereta yang dipasang negara tapi menggunakan logo-logo Malaysia yang merupakan kolaborasi antara Malaysia dan juga negara luar. Yang ketiga adalah daripada Timbalan Menteri, kalau saya tidak salah. Menteri Angkutan. Okay. Kerajaan yang kedua mengatakan yang sebenarnya bersifang siu, tidak jelas apakah matlamat dan apakah cara-cara yang sebenarnya untuk melindungi industri otomotif negara seperti disebutkan, yang hanya kita jelas bahawa jika kerajaan mengenakan cukai, Malaysia akan kaya dan semua akan selamat. Itu sahaja premis dan dogma-dogma oleh pihak kerajaan. Mereka tidak jelas bagaimana sebenarnya cukai excise dan duty import melindungi industri otomotif negara. Jika mereka setakat mengatakan cukai, apa-apa cukai sekalipun yang berhormat sebenarnya boleh menyelamatkan negara. Tapi bagaimana secara spesifik pada hari ini, tajuk di Dewan Yang Mulia ini, cukai tinggi yang didefinisikan sendiri oleh kerajaan, iaitu cukai excise dan duty import kereta import. Bagaimana boleh melindungi industri otomotif negara? Tidak jelas di pihak mereka. Sebab itu kami nyatakan di pihak pembangkang yang terpaksa step up untuk melindungi, untuk menutup kepincangan di pihak kerajaan adalah yang pertama, kita mengatakan bahawa yang sebenar-benarnya melindungi industri otomotif negara adalah bukan menaikkan cukai excise dan duty import untuk kereta import, tapi sebenarnya adalah merendahkan cukai bagi kereta-kereta nasional. Itu yang sebenarnya disebabkan. Okey, kami telah bawakan kepada Dewan Yang Mulia ini. Yang pertama, ada kes bantuan bencana oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk membantu penjualan kereta nasional yang telah meningkat sebanyak 6% untuk kereta berdua sahaja. Inilah bukti yang kita mengatakan bahawa kita boleh melindungi industri pembuatan kereta nasional.
Sebab bagaimanakah kita boleh melindungi industri pewarna kereta nasional adalah dengan membuatkan rakyat beli kereta. Itu endpoint, itulah matlamat yang kita mahu capai untuk melindungi industri pembuatan kereta nasional. Bukannya setakat untuk kereta cukai. Itu sangat vague dalam bahasa Inggeris dengan izin Yang Berhormat, dengan izin Yang Dipertua. Yang seterusnya, kami juga mengatakan bahawa harga adalah bukan faktor utama pembelian kereta nasional, disebabkan kita juga tahu bahawa pernah orang katakan Malaysia tidak akan dapat membuat teknologi nuklear selagi mana kereta tingkat proton tidak dibaiki. Ya, selagi mana tidak boleh naik, setelah diturunkan, selagi itu kita tak boleh buat tenaga nuklear. Ini menunjukkan bahawa persepsi masyarakat Malaysia secara umumnya terhadap kereta nasional adalah berada di taparan yang sangat bawah. Sebab itu kualiti dan juga inovatif melalui research and development yang betul terhadap kereta nasional adalah punca utama kenapa orang beli, masyarakat Malaysia terutamanya dan juga masyarakat di luar, sekiranya kita import kereta keluar untuk membeli kereta nasional. Bukannya perkara yang tidak memberi korelasi seperti penaikan cukai ekses dan juga duty import untuk kereta import. Dan juga menteri di ujung sana, Menteri Pertahanan saya kira ataupun alam sekitar mengatakan bahawa dia juga telah membuatkan satu poin yang baru, satu usul yang baru, mengatakan bahawa kita boleh selamatkan Malaysia dengan third national car. Inilah poin yang baru yang tak sepatutnya dibawakan oleh Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan kerjanya sepatutnya membangkang sahaja apa yang telah dikatakan oleh pihak pembangkang, bukannya membawa poin yang baru. Itu sepatutnya dilakukan oleh Perdana Menteri atau Jabatan Menteri. Dan juga Perdana Timbalan Menteri Pertahanan tidak menerima apa-apa izin laluan daripada pihak pembangkang. Ini menunjukkan bahawa mereka takut untuk checks and balance dan juga fakta. Lastly, I want to say that we stress very much that facts and figures don't lie. Thank you very much. Terima kasih penggulungan pihak pembangkang. Seterusnya 5 minit penggulungan untuk pihak kerajaan. Yang Dipertua Dewan, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pembangkang. Saya sangat setuju dengan apa disebutkan oleh Pak Pembangkang bahawa facts and figures never lies. Saya ingin bertangkap facts and figures never lies tersebut. Yang pertama, import duty untuk kereta unjuran 2020 ialah 1 bilion ringgit bersama dengan 1% total revenue of our government. Excise duty specifically forecast RM6 billion, which is iaitu 4% daripada pendapatan negara. Kemudian cukai jualan SST termasuklah contohnya berkaitan dengan kereta, contoh spare parts, contoh machineries dan juga kereta itu sendiri pun ada SST diunjurkan sebanyak 15.5 bilion bersama dengan 7% daripada jumlah pendapatan negara. Jadi yang bila kita berkaitan fact figure berkaitan dengan import duty dan juga duty excise ni, ia melibatkan sehingga 12% daripada jumlah pendapatan negara. Ini facts and figures yang diminta oleh pihak pembangkang. Bersama dengan 22.5 bilion bajet yang diperlukan. Kalau pihak Dewan tidak setuju untuk mengekalkan, dan sebelum saya meneruskan, saya ingin betulkan fakta disebutkan oleh pihak pembangkang. Saya ingin jelaskan dia bukan soal untuk menaikkan cukai tersebut, tapi untuk mengatakan bahawa polisi sekarang berkesan untuk membantu industri automotif nasional, iaitu industri kereta tempatan. Itu yang nak diterangkan. Dia bukan soal untuk tingkatkan, untuk memberitahu polisi yang kita dah amalkan selama ini berkesan untuk membantu industri automotif nasional. Apa buktinya? Buktinya sejak daripada itu yang saya sebutkan, saya hanya cerita secara ringkas daripada 1980-an, sejarahnya sampai sekarang nak bagi tahu polisi yang kita buat sepanjang proses. Dan akhirnya sekarang buktinya ialah sehingga sekarang laporan daripada Kementerian Kewangan dan juga Kementerian Pengangkutan Malaysia setakat 2019 industri automotif nasional, iaitu kereta nasional specifically Proton dan Pro 2 menguasai 60% pasaran jualan kereta di Malaysia. Ini bukti yang jelas bahawa polisi selama ini duty excise
dan juga duty import untuk kereta import berjaya membantu industri automotif nasional sebab sehingga 60% Proton dan Pro 2 berjaya. Itu bukti bahawa usul ini, polisi ini telah berjaya, dan kami tidak mengusulkan untuk meningkatkan lagi. Kami mengusulkan bahawa polisi ini harus dikekalkan kerana telah terbukti ini membantu industri automotif nasional. Seterusnya, dengan masa ringkas saya cuba ringkaskan. Kami juga isu R&D. Kami sebutkan begini, isu R&D itu isu yang tidak berkaitan dengan usul. R&D untuk meningkatkan mutu kereta tempatan tidak berkaitan dengan usul sekarang ini. Bahkan untuk melaksanakan cadangan R&D tersebut, kita perlukan kepada dana yang mana antaranya dengan kita melaksanakan duty excise, duty import ini. Dengan itu kita dapat dana untuk meneruskan R&D untuk meningkatkan kualiti automotif nasional. Jadi itu isu yang tidak berkaitan dengan usul pada hari ini. Kemudian apa yang juga disebutkan, ditanya kepada pihak pembangkang tentang melindungi apa. Jadi melindungi ini secara umum apa saja yang melindungi automotif nasional. Kami definisikan kereta Proton dan juga kereta Pro 2. Kemudian begitu juga, maaf masa berapa lagi tinggal? Kemudian juga pihak pembangkang ada mengatakan bahawa yang kita perlu bantu ialah dengan membantu rakyat untuk mampu membeli kereta sekarang. Itu sebabnya saya katakan bahawa mohon pihak pembangkang untuk lebih jelas apa kita sedang bincangkan. Kerana apa? Kerana isu berkaitan dengan mampu membeli kereta itu, kerana kita mengekalkan duty excise dan juga kita mengekalkan duty import pada kadar sekarang inilah kita berjaya mendapat pendapatan kerajaan yang disebut unjurannya sehingga 12% pada 2020. Sebahagian daripada ini digunakan untuk membantu kembali syarikat Pro 2 dan juga syarikat Proton. Dan bila kita dapat mampu bantu syarikat kereta tempatan, maka ini akan memastikan kualiti kereta itu, infrastruktur dan sebagainya, maintenance dan sebagainya. Dan bila itu mampu kita maintain, dan itulah kita mampu terus tawarkan produk kereta yang harganya lebih murah kepada rakyat Malaysia. Jadi untuk memastikan rakyat boleh beli, kita perlukan pendapatan daripada duty excise dan duty import. Apa gantian kepada duty excise dan duty import? Kalau kita kurangkan duty excise dan duty import, dari mana kita nak dapat unjuran sehingga 22.5 bilion ini yang berkaitan? Daripada mana lagi kita nak dapat? Kalau adakah kita nak ambil daripada rakyat kita sendiri? Adakah kita nak perkenalkan cukai baru daripada rakyat kita? Tidak. Kita perlu utamakan kita perlu tambahkan duty excise, duty import kepada syarikat luar untuk tambah negara, bukan dengan kita mengambil tindakan meningkatkan cukai kepada rakyat. Kerana rakyat sudah terbeban dengan keadaan semasa, dengan COVID-19 sebagainya, maka kita tidak untuk tutup kita kerana apa kita nak kekalkan duty excise, duty import, kerana kita tidak mahu perkenalkan apa-apa cukai tambahan kepada rakyat Malaysia itu. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Baiklah, Datuk Bentara, sila ambil sokongan ataupun undian selepas, undian belah bagi. Okey, undian belah bagi, loceng dibunyikan. Tolak. Lengur lagi.